Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada petang ini untuk tajuk kita bongkar semula, kita bincang semula sebagai ulang kaji. Okey, soalan ni berkaitan dengan reformation. Okey, reformation ni adalah berkaitan dengan bab 9 dalam tingkatan 4. Walaupun tajuk ini tidak begitu menarik untuk perhatian anda untuk menjawab, tetapi sekadar untuk mengulang kaji, anda bolehlah memberikan fokus pada tajuk ini untuk ulang kaji sahaja. Okay, anda boleh dengar manalah keluar, tahu soalan ini boleh keluar dalam soalan struktur. Okey, reformation adalah berkaitan dengan agama Kristian. Okey, soalannya, terangkan faktor-faktor yang mendorong berlakunya gerakan tersebut. Okey, soalannya faktor-faktor. Okey, pertama, kritikan terhadap pihak gereja Katolik untuk meningkatkan pembangunan keduniaan. Okey, the keyword dekat sini adalah kritikan gereja Katolik. Yang kedua, menjadikan Rom sebagai pusat kekuasaan yang terkuat di bahagian tengah Itali. Yang ketiga, ingat kata kunci pincang, berlaku kepincangan dalam gereja Katolik. Kepincangan artinya berlaku penyelewengan lah. Kalau anda menjawab penyelewengan, kepincangan tu membawa maksud yang sama. Okay, pada masa yang sama, masyarakat juga mempersoalkan kedudukan dan amalan gereja. Okay, dari kata kunci kat sini lah, mempersoalkan amalan gereja Katolik lah. Cara hidup dan amalan penguasa gereja tidak selari dengan kitab Bible. Okay, maksudnya tidak berpegang pada Bible yang sebenarnya. Penguasa gereja mengamalkan gaya hidup mewah seperti para pemerintah dan bangsawan. Okay, itu dia telah huraikan lah. Okay, penyelewengan termasuklah amalan indulgen. Amalan indulgen ni ada perterangkan, iaitu surat pengampunan penganut Kristian yang melakukan dosa. Kegiatan penjualan sijil ini telah merebak. Okay, penjualan sijil. Okay, highlightkan perkataan penjualan sijil merebak ke seluruh Eropah. Dan pada masa yang sama munculnya mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg. Seandainya anda tidak mengingat perkataan Johann Gutenberg, tapi ada menceritakan munculnya mesin cetak pun boleh. Okay, anda catatkanlah apa kegunaan mesin cetak tersebut. Dengan adanya mesin cetak, kitab Bible dapat dihasilkan dalam masa yang singkat. Martin Luther, seorang tokoh, bangkit menentang amalan indulgence ini. Okay, dalam amalan pengibadatan, Luther percaya bahawa manusia sepatutnya bergantung kepada kekuatan rohani. Okay, itu kata Luther. Pendirian dan ajaran Luther ini dikenali sebagai mazhab Protestan. Sebab itulah sekarang kita akan nampak lah, ada mazhab Protestan, ada mazhab Katolik. Okay, itu biasanya terdapat di Indonesia lah, dan di setengah negara yang datang daripada Belanda. Okay, ada juga datang daripada Switzerland. Okay, di Switzerland gerakan ini dipimpin oleh seorang bernama Hildrich Zwingli, kemudian dipimpin oleh John Calvin. Seandainya tak ingat nama tokoh kesemuanya, anda ambil kata kunci yang penting saja, kerana markah di sini adalah 6 markah. Kalau anda lihat 6 markah. Jadi paling mudah tadi awak ingatlah gereja penyelewengan, kemudian masalah amalan, tidak selari dengan Bible, gaya hidup mewah, serta amalan indulgen, serta sijil, tentang sijil penjualan sijil, kitab Bible dicetak dalam masa yang singkat. Okey, selain daripada itu adalah soalannya tentang kesan-kesan zaman Reformation terhadap masyarakat Eropah. Jadi awak kena highlight kat situ ialah terhadap masyarakat Eropah. Negara Eropah telah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing. Berlakulah peperangan agama yang berlaku di Perancis. Peperangan keagamaan ada. Wujudnya mazhab Protestan yang telah nyatakan tadi, yang telah mempersoalkan gereja Katolik. Perang keagamaan ini berlaku di Perancis, dan perang itu mengambil masa selama 30 tahun antara negara-negara di Eropah. Okey, contohnya negara Spanyol, Jerman, Bohemia, Denmark dan Sweden. Perbalahan agama telah membawa kepada kemusnahan dan peperangan. Masyarakat Eropah tidak lagi dikuasai satu mazhab saja. Setelah itu mereka meyakini bahawa perlu ada toleransi dalam kalangan penganut Kristian.
dengan menggiatkan pendidikan dan menyebarkan fahaman mereka. Wujudlah kesatuan pendapat dan sebuah kehidupan yang murni. Pada masa yang sama, kuasa gereja telah dicabar secara terbuka. Dan kuasa pihak gereja terhadap kerajaan atau monarki semakin berkurangan. Jadi kita akan lihat pada akhir-akhir dalam zaman Reformation ni, kuasa gereja sudah berkurangan kerana mereka telah mula dicabar secara terbuka. Hanya 4 markah saja, sangat mudah untuk anda fahami. Anda fahamkan konsep saja, kesan-kesan dalam zaman Reformation terhadap masyarakat Eropah. Seterusnya, soalan iktibar yang dapat anda pelajari pada zaman Reformation yang berlaku di Eropah untuk kesejahteraan rakyat Malaysia. Iktibar yang boleh kita pelajari daripada zaman Reformation untuk kesejahteraan masyarakat Malaysia atau rakyat Malaysia ialah kita haruslah berpegang kepada ajaran agama masing-masing. Pada masa yang sama, mengelakkan terjebak daripada gejala rasuah. Kita perlulah membezakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Bersikap toleransi, tidak fanatik pada agama. Berlaku adil, adil ni sesama kaum lah, berlaku adil. Dan jangan menindas golongan yang miskin. Itu mana-mana jawapan yang munasabah diterima. Janji anda menggunakan ayat yang lengkap. Jangan bentuk point dan jangan bentuk koma-koma. Kerana soalan ni 6 markah, sangat berbentuk analitik dan anda boleh menjawab dengan baik. Seterusnya soalan, mengapakah pegangan agama yang kukuh patut diamalkan? Soalan ni mudah. Mengapakah pegangan agama yang kukuh patut diamalkan oleh generasi muda pada hari ini? Pegangan agama yang kukuh patut diamalkan oleh generasi muda pada hari ini kerana ataupun untuk melahirkan individu yang berakhlak mulia. Agama dapat mendisiplinkan seseorang individu. Pada masa yang sama dapat membezakan antara kebaikan dan keburukan. Seterusnya, mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Pada masa yang sama, agama juga membentuk perilaku seseorang. Agama yang kukuh juga dapat menjamin keamanan serta mengelakkan kejadian jenayah. Pegangan agama yang kukuh juga mewujudkan keluarga yang bahagia, mewujudkan sikap toleransi serta memupuk nilai yang murni. Kesannya ataupun influennya, individu yang mempunyai pegangan agama adalah senang diurus. Cukuplah sampai di sini untuk perkongsian tajuk berkaitan dengan zaman Reformation. Pada peringkat awalnya agak sukar, tetapi bahagian kibatnya sangat mudah. Jadi anda jangan fikirkan soalan ini susah. Sebenarnya banyak markah yang boleh anda lihat pada soalan kibat. Sebab itulah cari ruang dan peluang untuk menjawab soalan seperti ini kerana kibatnya agak mudah. Walaupun ada dasarnya, faktanya agak sukar, tapi anda boleh menguasai fakta tersebut dengan baik. Selamat menjawab semua. Terima kasih.